Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil pengurusi majlis kita pada malam ini, yang dihormati dan dikasihi tetamu-tetamu kehormat, tak dilupakan juga sahibus samahah Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, para alim ulama, para asatizah, para duat dan hadirin mukminin yang memenuhi dataran pekarangan Masjid Alwi Kanga Perlis pada malam ini untuk satu diskusi santai yang akan sama-sama kita kupas dan kita bahas dengan cara yang ilmiah tetapi mungkin agak sedikit ringkas dan mudah untuk kita faham bersama-sama. Tak asing lagi kita pada malam ini bersama dengan kita dua tokoh besar, ahli ilmu yang saya agak sudah pasti dikenali ramai kerana sering tampil menyampaikan ilmu di medan-medan ilmu dan dakwah, di media massa elektronik dan sebagainya. Kerana kelantangan suara mereka ini, kita tampilkan sekali lagi pada malam ini, malam yang kedua program Perkampungan Sunnah Siri yang ketiga 2016, untuk sama-sama kita berkongsi manfaat dan kita mencedok ilmu daripada tokoh ilmuwan yang mempunyai kredibiliti dan kelayakan untuk bercakap dalam bidang masing-masing. Di sebelah kiri saya, Al-Fadil Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, yang terkenal dengan Dr. Rozaimi, bidang hadis yang insya-Allah akan menjadi tonggak pada malam ini, membahaskan diskusi kita hadis-hadis perubatan, satu analisa untuk memberikan pencerahan dan penjelasan yang lebih jelas kepada kita apabila berhadapan dengan suatu isu yang besar dan dekat dengan masyarakat kita, iaitu isu kesihatan, perubatan dan sebagainya. Digandingkan dengan senior yang tidak asing lagi di Malaysia dan juga Bumi Perlis, kerana kehadiran yang saya kira agak kerap mengisi ruang-ruang kosong yang ada, menyampaikan ilmu kepada penduduk negeri Perlis. Al-Fadil Dr. Daniel Zainal Abidin selaku panelis kita yang kedua pada malam ini, yang mempunyai latar belakang yang cukup menarik daripada bidang perubatan tetapi mempunyai asas yang kukuh dalam bidang agama, yang saya rasa dengan latar belakang asas yang kukuh ini mampu untuk memberikan jawapan-jawapan yang tepat berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta sains moden untuk memberikan pencerahan kepada kita dalam topik yang agak panas bagi saya. Saya sebenarnya dalam darah gemuruh ni kan, dan saya pun tak tahu nak baca doa apa kan. Tapi ditambah lagi gemuruh itu dengan kerusi yang agak comel, kerana konsep dia konsep santai, dan saya berdoa dan mengharapkan doa-doa orang saleh di sini agar kami selamat daripada awal sehingga ke akhir berada di atas kerusi ini. Dan saya juga akan kurangkan bercakap dan bergerak untuk memastikan kelancaran program kita pada malam ini. Bumi Perlis, sebagaimana yang diketahui, satu menjak, dua menjak ini agak panas. Panas dengan cuacanya, panas dengan isunya, panas dengan kontroversinya. Tetapi alhamdulillah, kehadiran para ulama, para asatizah, penuntut-penuntut ilmu, keberkatan yang dibawa, dinaungi oleh para malaikat, kita telah dihujani dengan hujan yang berkat, hujan yang menyejukkan kita, hujan yang memberikan manfaat dan memberikan keselesaan kepada kita pada malam ini untuk berada di awal majlis ini sehinggalah ke akhir program untuk kita mengambil sebanyak mungkin manfaat dan ilmu yang akan kita bahaskan pada malam ini. Jadi tanpa untuk kita melengahkan masa dengan masa yang begitu terbatas, untuk kita memberikan ruang dan peluang yang secukupnya kepada kedua-dua tokoh yang saya rasa cukup dinanti-nantikan kehadirannya oleh seluruh penuntut ilmu di sini, kerana saya difahamkan pada malam ini kehadiran yang cukup ramai, tidak ada ruang kosong, dipenuhi oleh jutaan manusia dan para malaikat memenuhi dan menyesakkan kawasan kita. Jadi ini satu
perkembangan yang baik. Walaupun bumi Perlis ni tak ada apa, tetapi kita insya-Allah akan makmurkan dengan ilmu insya-Allah. Okey, diskusi hadis-hadis perubatan. Saya nak bagi sedikit gambaran tentang topik ini supaya kita dapat titik duduk. Apakah perbincangan yang akan kita bawa tuan-tuan, yang akan kita bawa hadirin pada malam ini ke mana? Kerana kita takut dalam kerancakan kita berdiskusi, dalam kerancakan kita mengulas soalan-soalan dan topik-topik yang akan dilontarkan sebentar nanti, kita hanyut dan kita tenggelam dalam lautan ilmu sehingga kita tak tahu hujung pangkal pokok perbincangan kita pada malam ini. Ini antara benda yang sepatutnya kita bagi perhatianlah. Kita nak bincang hadis-hadis perubatan ini kerana pertama, kita melihat satu fenomena yang membimbangkan di kalangan masyarakat, terutamanya orang Islam. Apabila isu perubatan diatasnamakan agama telah dijadikan satu eksploitasi untuk mengutip dan juga menjana kekayaan dengan menggunakan nama Nabi SAW. Dan kita lihat produk-produk daripada ayam, bahulu, itik dan segala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, kesemuanya telah mendirikan mahat-mahat tahfiz, darul-darul Quran dan telah menghafal 30 juzuk. Jadi ini satu benda yang membimbangkan kita. Dia seperti tidak ada titik noktahnya, daripada satu binatang kepada binatang yang baru, produk kepada produk yang baru, sehingga akan berlaku persaingan yang sengit di antara manusia dengan binatang dan flora dan fauna ini untuk menghafal Al-Quran. Satu perkara yang baik jugalah. Yang kedua, kita nak jelas pada malam ini di mana kedudukan mauqif ahli sunnati wal jamaah apabila berhadapan dengan isu-isu ataupun hadis-hadis perubatan. Adakah kita akan ikut sami'na wa ata'na, ataupun mungkin di sana ada perbincangan ataupun di sana ada panduan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW apabila kita berhadapan dengan isu-isu ataupun hadis-hadis perubatan ini. Ya? Okey. Untuk pusingan yang pertama, kan, saya akan lontarkan soalan yang pertama kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Razaimi. Kita tak nafikan dalam sumber-sumber yang sahih, sama ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Ashabus Sunan yang lain, memang terdapat hadis-hadis yang sahih menyebut tentang perubatan, menyebut tentang ruqyah, menyebut tentang anjuran supaya kita menggunakan produk-produk ataupun barang-barang tertentu sebagai alternatif ataupun sebagai ubat dan rawatan untuk kita gunakan, yang keluar perkara itu daripada mulut Nabi SAW. Adanya anjuran untuk menggunakan kurma, adanya anjuran untuk menggunakan madu, adanya anjuran untuk menggunakan habbatus sauda. Demikian juga dalam riwayat Muslim ada menyebut tentang talbinah dan sebagainya yang sewaktu dengannya. Cuma persoalannya, adakah hadis-hadis yang bersangkutan dengan perubatan, rawatan yang disebut oleh Nabi SAW ini suatu wahyu yang wajib, suatu wahyu yang bersifat mutlak, yang tepat dan mesti diikuti? Kerana di sana ada pandangan seperti Ibnu Khaldun yang menolak hadis, bukan dia tolak hadis-hadis ni, dia kata hadis-hadis perubatan ni hadis-hadis yang bersifat adat. Nabi bercakap bukan sebagai seorang rasul. Jadi kita sebagai orang awam yang tidak mempunyai latar belakang pengajian hadis yang kukuh dan tidak didedahkan dengan ilmu-ilmu yang kita rasa cukup, apabila datang hadis-hadis begini, bagaimana sikap kita? Dan apakah kedudukan hadis-hadis perubatan ini? Adakah dia mengikat kita ataupun dia satu panduan? Kerana Nabi SAW bercakap itu dalam konteks sebagai seorang Arab ataupun sebagai seorang Nabi. Jadi saya berikan ruang dan masa yang secukupnya kepada Fadhil Doktor untuk memberikan pencerahan pada malam ini supaya kita mendapat satu kata yang tuntas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz
Mak Melaya, orang panggil Mak Melaya Ustaz, selaku moderator pada malam ini, dan yang dihormati Dr. Daniel yang mana terkenal berforum dan juga berprogram dalam televisyen dan juga program-program di sekitar Malaysia ini, penganjur Kerajaan Negeri Perlis, Sahibus Samahah Datuk Arif Perkasa, Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, kita tidak menafikan bahawasanya Nabi SAW ini diturunkan oleh Allah dan dibekalkan dengan wahyu. Bahkan Nabi SAW dalam banyak hadis menyebut tentang hadis-hadis tentang perubatan. Nabi SAW pernah menyebut, tadawaw ya ibna Adam, berubatlah wahai anak-anak Adam, fa inna Allah lam yunzilid da illa wa anzala ma'ahu dawa. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sekali dengan penyakit itu ubatnya, penawarnya. Maka bila menyebut tentang hadis-hadis perubatan ni, maka ulama-ulama, bukan hanya ulama moden tetapi ulama silam, mereka berbeza pendapat. Adakah wahyu ataupun adakah hadis-hadis perubatan yang Nabi sebut dalam hadis ini walaupun sanadnya sahih, adakah ia itu wahyu ataupun ia itu merupakan ijtihad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau kita semak dalam kitab-kitab silam, kitab-kitab ulama yang klasik, kita akan dapati ulama di sana terdapat dua pandangan. Sebahagian ulama seperti Al-Qadhi Iyad dan juga daripada tokoh Mu'tazilah seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamadani, dan juga disokong oleh Ibn Khaldun seperti mana yang disebut oleh Ustaz Mat tadi, mereka mengatakan hadis-hadis yang berkaitan dengan perubatan ini bukanlah wahyu. Kerana Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama, untuk mengajar akidah, untuk mengajar ibadah. Adapun dalam urusan dunia, Nabi hanya memberikan panduan umum. Nabi tidak diturunkan untuk mengajar kita cara nak buat ubat. Kerana Nabi ini bukan saidlani, Nabi bukan farmasis, Nabi bukan doktor, bukan doktor perubatan, kata dia. Maka apa bukti yang mengatakan, apa bukti mereka mengatakan hadis-hadis perubatan ni bukan wahyu? Mereka mengatakan hadis yang pertama yang menceritakan bahawasanya Nabi SAW dalam urusan dunia kadang-kadang tersilap. Seperti mana Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang terkenal, Ta'birun Nakhl, hadis kahwinkan tamar ni. Bila Nabi sampai dekat Madinah, Nabi tengok orang Madinah tengah orang kata talqih, kacuk kan, ataupun proses pendebungaan kan. Duk ambil bunga jantan pergi pukul kat pokok betina supaya berbuah elok. Maka Nabi kata, ma ara yughni zalika syai'. Aku tak rasa benda ni boleh menjadikan sesuatu yang baik. Tak manfaat pun benda ni, tak payah buat lah. Maka sahabat-sahabat yang tak buat, sehinggalah tamar jadi tak elok. Maka Nabi kata, laqad dhanantu dhannan fala tu'akhidhuni bidhann. Aku sangka saja, maka jangan salahkan aku dengan sangkaan aku ini. Sehingga kan Nabi menyebut, antum a'lamu bi amri dunyakum. Dalam riwayat yang lain menyebut, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Maka dalil ini menunjukkan, bagi pendapat yang pertama lah, mereka mengatakan dalam urusan dunia yang tidak ada kaitan secara langsung dengan wahyu, maka ia terdedah kepada ijtihad manusia. Bahkan Nabi SAW sendiri berijtihad. Itu yang pertama lah, dalil yang pertama. Dalil yang kedua, mereka gunakan ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk sebut kepada manusia, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakan wahai Muhammad kepada setiap manusia, aku adalah manusia seperti kamu, cuma bezanya aku diberikan wahyu. Menunjukkan bahawasanya walaupun Nabi ini diberikan wahyu,
tetapi Nabi masih lagi ada sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Maka wahyu diturunkan kepada Nabi, address ataupun bagi tahu kat Nabi tentang urusan agama. Manakala basyariyatul Rasul, sifat manusia Rasul itu masih kekal pada Nabi, maka hadis-hadis perubatan dia sangat-sangat berkaitan dengan basyariyatul Rasul, dengan sifat-sifat manusianya Nabi. Bahkan mereka menggunakan dalil yang ketiga, hadis yang Nabi sebut. Dalam hadis jelas Nabi kata, innama ana basyarum mislukum wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bihujajihi min ba'd fa aqdi lahu nahwa ma sami'tu minhu faman qaditu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudh innama qata'tu lahu qit'atan minan nar atau kama qala. Sesungguhnya aku manusia, kamu datang bergaduh jumpa aku, nak suruh aku selesaikan, nak suruh aku jadi hakim. Mungkin sebahagian daripada kamu petah berbicara daripada sebahagian yang lain, maka aku memberikan kemenangan kes kepada dia berdasarkan apa yang aku dengar. Siapa yang aku berikan kemenangan kepada dia dalam kes mahkamah, jangan dia ambil kerana aku potong untuk dia satu potongan daripada api neraka. Bahkan lebih jelas daripada tu ada satu hadis kata Aisyah. Aisyah kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasqam inda akhir hayatih. Nabi SAW ni sakit, kata Aisyah, ketika mana di akhir hayat dia, atau fi akhir hayati, ada syak perawi, ataupun pada akhir hayat dia. Kanat taqdimu alaihi wufudul Arab fayan'atuna lahu al-an'at fa ana u'alijuha lahu. Kata Aisyah, Nabi masa dia sakit di akhir hayat dia, orang-orang Arab, rombongan-rombongan Arab datang kat dia bagi ramuan-ramuan untuk sembuhkan penyakit Nabi. Maka akulah yang tolong buat ramuan itu, aku tolong buat ubat-ubat tu untuk Nabi. Menunjukkan bahawasanya dalam perubatan ni, hadis-hadis yang berbentuk perubatan ni sangat terkesan dengan budaya Arab. Ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua, pandangan pertama ni tuan-tuan bukan hanya ulama silam lah, ulama semasa pun ada. Antaranya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Syekh Abdul Wahab Al-Khalaf, Syekh Muhammad Abu Zahrah, tokoh-tokoh hebat lah, mengatakan hadis perubatan bukan wahyu. Tu yang pertama. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang disokong oleh guru saya sendiri, Dr. Sharaf Al-Qudah. Dia tulis satu artikel, Hal ahadisut tib wahyun. Dia punya tajuk, adakah hadis-hadis yang berkaitan dengan perubatan ni wahyu? Maka dia membawa banyak, orang kata apa, bukti-bukti yang mengatakan hadis-hadis perubatan ni wahyu. Dia kata wahyu sungguh. Alasan dia yang pertama, dia kata Nabi SAW dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan perubatan, Nabi sebut satu benda yang orang Arab tak pernah bincang. Yang orang Arab tak pernah bincang pun. Kalau nak kata bukan wahyu, nak kata itu adalah budaya Arab, orang Arab zaman tu tak tahu. Seperti mana Nabi sebut tentang hadis tentang lalat ni. Macam mana nak jadikan air yang lalat dah masuk supaya air itu tak memudaratkan. Benda ni orang Arab tak tahu. Bahkan hadis ni telah ditohmah oleh Mu'tazilah. Dia kata tak masuk akal. Lalat yang kotor dahlah kena sikit pada air, Nabi suruh benam pula. Maka mereka kata tak logik. Kalau orang Arab tahu benda ni sebagai satu kaedah perubatan, nak jadikan air tak mudarat, dah tentulah orang Arab tahu. Dan yang kedua, kita tengok banyak hadis-hadis Nabi SAW sebut yang mana benda tu tak pernah silap pun. Dia punya argument lah, dia punya bukti. Dia kata Nabi sebut banyak hadis-hadis tentang perubatan. Banyak Nabi sebut hadis tentang perubatan ni. Dan dalam banyak hadis yang sahih tentang perubatan ni tuan-tuan, dia kata tak ada satu hadis pun yang Nabi silap, yang sahih. Kalau benda tu ijtihad, dah tentu Nabi silap. Dia kata okey, kita tak nafi ada benda yang Nabi silap, iaitu dalam masalah talqih nakhal tadi, maksudnya dalam masalah kacuk tamar tadi. Tapi yang tu Allah Ta'ala betulkan.
Mana-mana yang Nabi salah dalam ijtihad, Allah Ta'ala betulkan. Dalam masalah dunia memang Nabi silap, memang ada silap, tapi Allah Ta'ala betulkan Nabi. Maka mana-mana hadis yang Nabi silap, akan ada wahyu bagi betul. Tapi bila mana tidak ada wahyu perbetulkan, maka itu termasuk dalam masalah, dalam wahyu. Baik. Begitu juga bukti yang ketiga, Nabi SAW dalam beberapa hadis sangat-sangat firm tentang perubatan. Ada satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Seorang lelaki dia datang kat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, inna akhi yashtaki batnuh." Ya Rasulullah, saya punya saudara kandung sakit dalam perut. Nabi kata, "Isqihi asala." Bagi dia minum madu. Bukan suruh cari madu, minum madu. Maka dia pun balik, datang kali kedua. Dia tanya Nabi soalan yang sama. Nabi kata, "Isqihi asala." Bagi dia minum madu. Dia balik, datang kali ketiga, dia mengadu benda yang sama. Nabi kata, "Isqihi asala." Nabi suruh juga benda yang sama. Nabi kata, "Bagi minum madu." Maka dia datang lagi sekali. Nabi kata, "Sadaqallah wa kadhaba batnu akhik. Isqihi asala." Fasaqahu fabara'ah. Nabi kata, bagi dia minum madu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha benar. Perut adik engkau tu yang bohong. Bagi dia minum madu sekarang, dia bagi minum sungguh-sungguh madu, maka sembuh. Menunjukkan Nabi sangat firm dalam masalah ni. Maka kata dia, selagi mana tidak ada hadis yang ataupun dalil yang lain yang menunjukkan bahawasanya perkara ini bukan wahyu, maka ia wahyu. Cuma saya, wallahu ta'ala alam, saya tengok kita tak boleh nak pukul rata lah dalam masalah ni, wahyu tak wahyu. Kita kena tengok case by case. Yang pertama sekali, hadis perubatan ni ada yang kita boleh bahagi pada beberapa kategori. Yang pertama sekali, arahan untuk berubat. Yang ni wahyu lah. Hadis yang saya baca awal tadi, tadawaw ya ibna Adam, berubatlah anak Adam. Tu pertama memang wahyu lah. Kemudian hadis larangan menggunakan ubat-ubat tertentu, yang mana Nabi larang guna. Yang ni wahyu lah. Bila Nabi kata, Nabi ditanya tentang berubat arak, boleh tak arak dijadikan sebagai ubat? Nabi kata, innaha da wala innaha la laysat bidawa walakinnaha da. Dia bukan ubat, dia penyakit. Begitu juga ada hadis-hadis yang Nabi SAW membenarkan sahabat-sahabat berinteraksi macam mana nak ubat orang lain. Seperti mana hadis Rubai' binti Muawidh, yang mana dia kata, kunna naghzu fi adin Nabi SAW fanasqil qaum wa naruddul qatla wal jarha ila al-Madinah. Kata Rubai', kami berperang dengan Nabi SAW. Dia perempuan kan, kami pergi perang dengan Nabi. Orang perempuan pergi perang zaman tu, tapi bukanlah perang kat senjata, tak lah. Kami bagi minum kepada tentera, dan kami mengubati tentera-tentera ni, dan kalau ada yang mati ke, yang luka ke, kami akan bawa balik ke Madinah. Yang ni wahyu lah, maksud Nabi benarkan. Kemudian ada hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi nak batalkan cara-cara pengubatan orang-orang jahiliah, yang mana Nabi tak bagi pakai tangkal. Nabi kata, man allaqa tamimah faqad asyrak. Sesiapa yang menggantung tangkal, maka telah melakukan perkara syirik. Yang ni wahyu. Begitu juga hadis-hadis yang berkaitan dengan ruqa, yang berkaitan dengan jampi-jampi yang Nabi ajar. Contoh macam Nabi ajar, bila ada orang sakit, Nabi ambil air liur dia. Nabi kata apa? Bismillah turbatu ardina biriqi ba'dina yushfa biha saqimuna biidni rabbina. Dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah kami ni, biriqi ba'dina, dengan air liur yang kami basahkan tangan kemudian kami letak kat tanah, yushfa biha saqimuna, yang mana dengan tanah dan juga air liur ni akan menyembuhkan orang yang sakit di kalangan kami, biidni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Yang ni wahyu. Begitu juga Nabi ajar doa-doa bila sampai bila nak baca pada orang yang sakit. Contoh macam Nabi kata, Allahumma rabban nas adhibil ba'as ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqama. Wahai Tuhan, wahai Allah Tuhan manusia, adhibil ba'as,
hilangkanlah penyakit. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah, engkaulah penyembuh. La shifaa illa shifauk, tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhanmu ya Allah. Shifaul la yughadiru saqama, yang mana bila penyembuhanmu ya Allah, penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang penyakit. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan ni wahyu. Manakala hadis-hadis yang berkaitan dengan ramuan, yang berkaitan dengan orang kata apa, makan-makan ni, saya katakan ia adalah wahyu selagi mana tidak ada qarinah, tidak ada petunjuk ataupun tanda ia bukan wahyu. Seperti mana hadis takbirun nakhl tadi. Begitu juga dalam masalah habbatu sauda ni, ulama juga beza pendapat. Adakah dia ni tajrubah atau pengalaman ataupun adat, ataupun dia ni masih dia adalah wahyu. Ada ruang untuk ijtihad dalam masalah ni bagi saya. Sebahagiannya wahyu, sebahagiannya tidak. Jadi saya serahkan balik pada moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih, jazakallah khair kepada Al-Fadhil Doktor. Jadi kesimpulan yang menarik, mungkin saya ada sikit satu soalan celahan lah. Oleh kerana dia santai ni, saya diberi izin untuk mencelah. Boleh tak, sebab doktor telah tidak memberikan satu tarjih yang agak jelas lah, telah menjamakkan dua pendapat ini. Boleh tak kita katakan, untuk memudahkan kita, seandainya ada hadis-hadis yang dibuktikan bertentangan ataupun penemuan-penemuan sains yang kemudiannya menemui bahawa hadis-hadis yang disebut oleh Nabi itu tidak sesuai ataupun mungkin tidak mempunyai satu ketepatan dari sudut sains, bolehkah kita jadikan maknanya itu kategori dia bukan wahyu lah? Okey. Parameter kita untuk nak sains tu. Pertama sekali kita kena bezakan, patutnya Dr. Daniel jawab orang sains. Pertama sekali kita kena bezakan yang mana teori, yang mana fakta. Bila dikatakan sebagai, kadang-kadang teori sains sebagai contoh kan, mereka mengatakan lalat ni membahayakan. Maka adalah golongan-golongan yang menolak hadis zubab ni, hadis celup lalat ni. Tapi ia hanya orang kata sangkaan saja. Hadis tetap begitu. Maka kita katakan selagi mana tidak ada bukti yang kukuh yang mengatakan hadis itu salah, maka kita kena terima. Cuma sains belum sampai lagi. Sains belum sampai lagi. Sebab itu contoh, saya bagi contoh. Tak, saya suara tak apa nak ada ni. Sebagai contoh, teori sebelum Islam, mereka mengatakan kehamilan ni disebabkan oleh, ialah terhasil daripada darah haid. Sebab tu dia kata orang mengandung tak ada haid. Betul kan? Teori Aristo. Sehinggalah pada kurun ke-18 dan 19 baru diubah. Ada hadis yang menyanggahi benda ni. Dan kita tak boleh nak tolak hadis semata-mata teori. Okey? Kita nak fakta. Contohlah bekam. Saya tak tahu, mungkin Dr. Daniel boleh hurai. Bekam ni sampai hari ni sains belum buktikan dia punya faedah. Saya dapat tahu begitu, wallahu alam. Tapi kita tak boleh nak tolak hadis bekam, kerana hadis bekam banyak. Walaupun sebahagiannya dhaif, tapi ada yang sahih. Yang Nabi kata apa? Innama syifa'u fi thalatha. Penyembuhan tu pada 3 perkara. Syurbatu asal wa syartatul mihjam wal kai bin nar wa anhaakum anil kai. Penyembuhan tu pada 3 perkara. Minum madu, pisau bekam, dan juga kai bin nar, dan juga api. Dan aku larang kamu daripada menggunakan api ini. Maksudnya Nabi sebut penyembuhan. Maka saya katakan, jika betul-betul ada fakta sains yang memang diterima sebagai fakta yang tidak ada sangkaan, yang tidak ada sangkalan lagi pada dia, contoh macam fakta yang mengatakan manusia bernafas menggunakan oksigen, maka pada masa itu kita boleh nilai baliklah hadis-hadis tu. Tapi kalau hanya sekadar teori dan sangkaan, tidak patut untuk kita tolak. Wallahu a'lam. Jazakallah khair kepada penjelasan lanjut untuk kita jelas tentang isu-isu berkaitan dengan hadis perubatan. Soalan yang kedua, saya ingat saya terus kepada Dr. Daniel. Antara polemik, dilema yang besar, dan ini antara perkara yang menjadi perjuangan kepada sahib samahah memberikan satu dimensi yang jelas, iaitu tentang isu rawatan Islam VS rawatan, saya pun tak tahu, sebab Islam ni dia lawan kafir lah. Jadi kalau ada rawatan Islam, mesti ada rawatan kafir. Masalah yang besar yang sehingga sekarang
dia menjadi satu penyakit yang sukar untuk diubati. Apabila kita sebut rawatan Islam, dia merujuk kepada jampi, hembus, tiup, hantu, setan dan sebagainya lah, sehingga wujudnya kit hantu. Dia macam first aid lah kan. Sebab saya diberi izin untuk memanaskan pentas ni. Saya telah mendapat kebenaran urus dia. Jadi kita akan mula memanaskan dengan soalan-soalan yang terjah sikit lah kan. Okey, so kit ni harga dia 8,000. Dalam perbincangan awal antara ahli panel ni, kita nak tentukan macam mana. Masalah lah pasal hantu ni, dia tak boleh buat testimoni kan. Itu satu benda yang mungkin kita boleh fikirkan. So, tapi bila itu rawatan Islam, maka wujudlah klinik rawatan Islam, pusat perubatan Islam, pengamal perubatan Islam yang dapat MBBS, MD semua dalam 2-3 hari saja kursus, kemudian keluar boleh scan, boleh operate apa semua dan sebagainya lah kan. Okey, persoalan kita sekarang, kita nak tahu apa sebenarnya perubatan Islam ni, dan adakah pakar kardiologi, ONG yang ada di hospital-hospital tu, termasuklah doktor sendiri ni doktor apa? Sebab dia tidak, sebab kita ada brand rawatan Islam, so dia mesti rawatan bukan Islam. Dekapil lah kalau bahasa agak kasarnya. So kita nak punya itu satu. Yang kedua, minta dalam ulasan yang sama, kita tak nafikan sebagaimana yang disebut oleh Dr. Rozaimi tadi, ada hadis riwayat Muslim yang menyebut tentang sahabat jampi orang yang kena patuk ulang ataupun binatang yang berbisa dengan Al-Fatihah. Kita juga tak nafikan bahawa perubatan moden ada anti venom untuk ulang ni kan, bukan antibiotik. Saya pun baca juga tadi ni, takut tersilap sebut anti venom. Tapi kalau saya sebut antibiotik pun bukan tahu ni. Anti venom kan. So saya nak tanya, sebab dah perubatan Islam, perubatan bukan Islam dan sebagainya, kalaulah kita dipatuk ulang sekarang sebab musim patuk ulang, sama ada kita patuk ulang atau ulang patuk kita lah. Okey, kita nak ambil ayat, baca Fatihah, tiup macam sahabat tu ke, ataupun kita bawa pergi klinik? Sebab kita bimbang, sakut lagi tuan-tuan baca hadis riwayat Muslim, tuan-tuan pergi tunggu depan hospital, ada orang kena patuk ulang, dia kata mari sini kita buat. Dia kata kita tak bayar, cucuk-cucuk ni semua Yahudi. Pasal ada kelompok yang bimbangnya, ada kelompok yang obses dengan Yahudi, kesemuanya Yahudi. Dia macam Wahabi lah, cicak mati pun Yahudi. Sehingga antara benda yang menjadi fitnah kepada ahli sunnati wal jamaah, dan saya nak minta doktor juga jawab malam ini kerana ramai daripada kalangan kita ni ahli sunnah kan. Fitnah kepada ahli sunnah ni, pengarah kesihatan, ketua pengarah kesihatan kata peningkatan semula penyakit berjangkit adalah kerana keengganan ibu bapa untuk memvaksinkan anak-anak. Malangnya ada kelompok yang mendakwa mereka ini salafi, tulen, ultra segalanya lah, menolak dengan hadis-hadis vaksin ni Yahudi, sikit-sikit Yahudi, sikit-sikit Yahudi. Semua Yahudi kan, sampai roti expired pun Yahudi. Jadi kita nak minta penjelasan sebab ini isu yang berakar umbi dalam masyarakat kita. Saya bagi ruang masa yang secukupnya kepada Al-Fadhil Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Terima kasih Ustaz Mat Melaya, sahabat yang saya kasihi Dr. Muhammad Rozaimi, Datuk saya bersama pihak penganjur, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Otak saya tidak 100% saya fokus sebab ada sebahagian sedang memikirkan hal ihwal kerusi ini. Saya perlukan 100%, tapi ada peratusan untuk ini, takut jatuh. Jadi saya akan cuba fokuskan juga. Ada jaminan kan ini kejap kan? Ya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Apa itu konsep perubatan Islam? Kita memahami Islam sebagai satu agama yang syumul, satu agama yang lengkap, menyentuh ke semua disiplin, menyentuh
ke semua sudut yang berkaitan dengan sebuah kehidupan. Maka bila kita bercakap tentang Islam yang syumul, pastinya satu sudutnya berkaitan dengan perubatan dan juga kesihatan. Maka bila kita bercakap pula tentang perubatan dan kesihatan, pastinya yang menjadi obor bagi kita, kompas bagi kita, ialah suluhan Al-Quran dan juga As-Sunnah, supaya penilaian kita berkaitan apa itu perubatan Islam mendapat suluh yang betul, obor yang betul. Maka berdasarkan hadis-hadis sahih, sebahagiannya sahabat saya Dr. Luzaimi telah sebutkan tadi, antaranya hadis tentang Nabi SAW di penghujung hayat baginda diuji dengan kesakitan, maka ada orang yang ingin menghulurkan bantuan. Aisyah mengambil ramuan dan digunakan ke atas Nabi, menampakkan keluasan skop perubatan. Hatta di zaman Nabi SAW, hatta berkaitan dengan Nabi, ada perkara yang Nabi utarakan, tetapi baginda juga boleh menerima ramuan-ramuan dari orang lain selagi mana prinsipnya tidak bercanggah. Prinsip yang tidak bercanggah artinya tidak bercanggah dengan akidah Islamiah, tidak bercanggah dengan hukum hakam yang sudah qat'i, yang sudah putus. Sebagai contoh, tidak boleh berubat dengan sesuatu yang jelas haram, contohnya khamar ataupun harak dan sebagainya. Maka Nabi menunjukkan kepada kita bahawa dalam bab perubatan dan pengobatan, Islam ada fleksibilitinya. Selagi mana prinsip-prinsip tadi, dasar-dasar tadi dijaga. Sekaligus kesemua ini memberikan satu gambaran jelas tentang apa itu konsep perubatan Islam. Ditambah pula dengan sabda sahih Nabi SAW, saya sebut sebahagiannya sahaja. Contohnya, tadawau ya bena Adam. Tadawau, berubatlah kamu, merupakan satu kalimat berbentuk umum. Tadawau, berubatlah kamu, nothing specific, berbentuk umum. Berubatlah dengan apa cara sekalipun, wahai anak Adam, secara umum. Sebab Allah tidak mendatangkan penyakit, melainkan Allah datangkan bagi penyakit itu ubatnya. Dalam sebuah hadis yang sahih ditambah, kecuali satu penyakit. Hadis daripada Usamah bin Shuraik, riwayat Imam Bukhari. Usamah bin Shuraik berkata, datang satu gerombolan bertanya Nabi SAW, adakah kami boleh berubat? Nabi berkata seperti yang kita sebutkan tadi, iaitu tidak Allah datangkan penyakit, melainkan ada ubatnya. Melainkan ada ubatnya itu, Nabi SAW menggunakan ungkapan yang umum, ada ubatnya. Nabi tak khususkan kepada jenis ubat yang spesifik, secara umum. Sekaligus menampakkan kepada kita bahawa konsep perubatan Islam ini ialah pertama sekali konsep yang mana ia berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas. Secara jelas sebagai contoh, ruqyah. Nabi SAW mengajar kita tentang doa, mengajar kita tentang menggunakan Al-Quran untuk mengubati penyakit-penyakit. Itu dalil yang masuk dalam perubatan Islam. Sebab itu perubatan Islam tidak boleh menolak ruqyah, tidak boleh. Tidak boleh menolak ruqyah yang berasaskan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Contoh, saya di bidang perubatan moden, alopati. Saya tidak boleh mengatakan bahawa kita hanya menggunakan ramuan-ramuan moden. Sesiapa yang datang nak baca doa dan sebagainya, kita halau keluar. Itu salah. Sebab Nabi meletakkan gagasan yang betul, ruqyah, bacaan doa, ada zikir-zikir yang tertentu dan sebagainya. Itu memang sahih datang daripada Rasulullah SAW. Kita terima ya, maka ia sebahagian daripada perubatan Islam. Yang keduanya, kita tak menafikan bahawa kadang-kadang ada gangguan berbentuk sihir. Al-Baqarah bercakap tentang sihir. Sihir ini kata Allah sampai
boleh menjadi sebab musabab suami isteri yang kahwinnya SSS, suka sama suka, lepas kahwin benci sama benci. Disebabkan boleh berlaku sebab sihir. Al-Baqarah menceritakannya. Maka hadis yang sahih juga mengatakan, ya, antara ramuannya menggunakan ruqyah untuk mengubati penyakit yang berkaitan dengan makhluk ghaib ini. Perubatan moden yang saya pelajari tidak menyentuh bab itu. Tidak menyentuh tentang jin, jebon dan sebagainya. Tak langsung diajar. Tetapi saya meyakininya bukan sebab universiti tidak ajar. Disebabkan nas, bahawa ia wujud dan kita menggunakan ayat-ayat Quran untuk merawati, maka itu juga dalam perubatan Islam. Cuma yang ketiga ini dalam Malaysia agak terabai. Bahawa disiplin-disiplin yang lain. Contoh perubatan yang saya pelajari, 5 tahun campur dengan tambahan 6 tahun yang nak dapat ijazah, dia panggil allopathy. Ini yang terabai sedikit. Seolah-olahnya dilihat allopathy perubatan moden ini macam kafir punya. Dia tak ada berkaitan dengan Islam. Ataupun homopati, Jerman punya, iaitu bukan berkaitan dengan Islam. Ataupun acupuncture, menggunakan orang kata cucukan tertentu. Ataupun yang seumpamanya, chiropraktik dan sebagainya. Semua itu diabaikan dalam bentuk ia tak dilihat sebagai sesuatu yang Islam terima. Itu yang kita malam ini nak bicarakan sedikit sepanjang bab ini, bahawa dalam konsep perubatan Islam, selagi mana ia tak bercanggah dengan akidah, selagi mana ia tak bercanggah dengan syariat yang jelas dan sebagainya, maka berdasarkan apa yang kita sebutkan tadi, tak perlu saya ulangi, menampakkan Nabi SAW ada flexibility, ada keterbukaan. Maka hari ini itu yang nak kita ambil, keterbukaan untuk menerima pendekatan-pendekatan yang lain, sebab hal pengubatan ini secara umumnya berkaitan dengan aspek duniawi. Ustaz Uzami, Dr. Uzami sebutkan tadi hadis Imam Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum, satu riwayat, kamu lebih tahu tentang bab dunia kamu. Menampakkan you do your own research, kamu lebih tahu. Nabi tak kata aku paling tahu bab ini, kamu lebih tahu. Artinya di zaman kamu ini mungkin ubat lebih sesuai, kamu lebih tahu. Bahasa Nabi menunjukkan flexibility. Maka perubatan moden bagi saya dia termasuk dalam perubatan yang diterima Islam. Acupuncture dari China dan sebagainya, semua itu boleh diterima pakai oleh agama Islam selagi mana dasar-dasar tidak bercanggah. Apatah lagi perubatan moden sekarang, dia menekankan satu aspek, iaitu evidence based medicine. Saya meyakini Islam mau begitu. Evidence based medicine, perubatan yang mesti ada evidence. Sains barat, walaupun dari barat, tapi ada satu yang bagus, iaitu benda-benda yang kita bercakap bab duniawi ini, we will not support you unless you give us the evidence that we need. Apa saja yang you bicarakan bab duniawi, kami tak nak terima, melainkan you bagi evidence. Maka aspek perubatan yang ditonjolkan sekarang ialah evidence based medicine, iaitu perubatan berdasarkan bukti. Maka jika ini ubat bagus, mengapa dia bagus? Apa mekanisme aksinya, mechanism of actionnya? Ubat ini dia masuk ke darah, dia buat apa? Apa bahan kimia yang bertindak? Apa kesan sampingannya? Semua ditulis. Jika tak ditulis secara mendetail, tak diiktiraf. Walaupun daripada Yahudi. Contoh vaksin. Vaksin ini, sepanjang kajian saya, Israel 95% rakyatnya ambil vaksin. Jadi kita kata ini Yahudi buat nak hancurkan kita. Jika Yahudi buat nak hancurkan kita, rakyat Israel tak pakai vaksin tu. Tapi more than 95%, lebih daripada 95% rakyat Israel, anak-anak mereka diberikan suntikan vaksin. Mengapa diberikan suntikan vaksin? Sebab musababnya ialah ada penyakit-penyakit membunuh menyerang kanak-kanak. Bukan orang tua-tua, kanak-kanak.
Contoh poliomyelitis. Polio menyebabkan kanak-kanak yang diserang kuman tertentu itu masih kecil, tiba-tiba dia dapat paralisis. Dia tidak boleh bergerak sebab kuman sudah kacau otak dan saraf. Dan seumur hidup dia akan berada sedemikian rupa. For life. Disebabkan satu ketika serangan kuman polio begitu dahsyat. Itu sebabnya saintis bahagian perubatan nak mencari sesuatu yang boleh membantu. Mencari sesuatu untuk membantu, bukan mencari sesuatu untuk membunuh. Maka dibuat kajian, itu evidence based. Maka lahirlah vaksin polio. Pengalaman di Malaysia, sebelum digunakan vaksin polio, maka polio agak peratusnya agak signifikan menyerang kanak-kanak kecil. Tapi bermula tahun 2000, ketika vaksin polio digunakan, bermula tahun 2000, alhamdulillah tak ada kes polio di Malaysia. Jadi sebab musabab tu jelas. Sebab musabab tu jelas bahawa dikaji kuman ini boleh membunuh. Jika tak membunuh pun kemudaratannya itu seumur hidup. Jadi lebih baik kita ambil sesuatu yang walaupun suntikannya bukan tak sakit, bukan tak menyebabkan sikit sebanyak demam, boleh berlaku, tetapi kebaikannya besar untuk jangka panjang. Dan pengalaman di Malaysia berlaku demikian. Bermula tahun 2000 maka tak ada lagi polio. Tapi sekarang ada gerakan yang anti vaksin, maka sekarang kita sedang mendapati penyakit-penyakit ini yang membunuh, yang menyerang kanak-kanak ini sedang mula nak semarak. Saya bercakap tentang evidence based. Maka saya merasakan Islam dalam bab duniawi dia mahu benda yang macam itu. Tapi saya nak ulangi, prinsip agama mesti kita kekalkan. Sebab itu bila orang barat mengatakan a glass or two of wine is good for your heart, kita tolak. Barat, pakar kardiologi beberapa tahun yang lepas pernah mengisytiharkan a glass or two of wine is good for your heart. 1 ataupun 2 gelas wine bagus untuk jantungmu. Arak di barat ada 3 kategori. Pertama beer, 7% etal alkohol. Kemudian wine, lebih daripada 10%. Kemudian liquor itu boleh bawa matilah, 40%. A glass or two of wine is good for your heart, kata pakar kardiologi. Kita tolak, spontan kita tolak. Sebab walaupun kononnya dia ada evidence tapi bercanggah dengan prinsip kita. Dia kata 1-2 gelas wine bagus untuk jantung. Wine tu arak. Kita tak iktiraf sedikit pun orang Islam. Doktor Muslim tak iktiraf itu sedikit pun. Sebab kita tahu bila dia jelas bercanggah dengan benda yang jelas haram, kita tahu dia tersilap. Agama tak silap. Itu pendirian kita. Bila keputusan international barat mengatakan arak, wine is good for your heart, orang Islam tak terima itu. Sebab kita tahu dia yang silap, agama tak silap. Itu pendirian kita. Artinya flexibility kita bukan flexibility yang mutlak, tapi dibatasi oleh Quran dan Sunnah. Dan akhirnya hari ini ada pakar kardiologi mengakui, oh betul, pakar yang mengatakan 1-2 gelas wine itu bagus untuk jantung, mereka tersilap. Sebenarnya bukan wine tu yang bagus, tapi anggur dalam wine tu yang bagus. Anggur dalam wine tu yang bagus. Jika anggur dalam wine tu yang bagus, buang. Jika anggur dalam wine tu yang bagus, buang wine, ambil anggur. Jadi akhirnya hari ini orang barat pun berubah. Jadi pendirian kita tak berubah, mereka yang kena berubah. Akhirnya selari juga dengan apa yang kita pegang berpandukan agama. Agama Islam indah, lengkap, tak tersilap dalam bab-bab yang dasar macam ini. Yang tersilap orang lain. InsyaAllah. Terima kasih. Jadi anggur tu makanan sunnah. Anggur. Ya, anggur tu ada dalilnya. Ada dalil. Okey, terima kasih doktor. So kita pergi kepada dan untuk hadirin hadirat di bawah juga boleh mengemukakan soalan kepada nombor WhatsApp 011 3568 0766. Boleh kemukakan WhatsApp kepada kita. Okey. Jadi kita terus kepada pusingan yang kedua dan dia semakin nampaknya memberikan pencerahan daripada beberapa isu.
Tadi kita nak kaitkan sikit, bila doktor sebut bahawa perubatan moden ni dia bersifat eksperimen dan mesti dibuktikan. Dan kita tahu juga hadis-hadis perubatan ni dia tak bersifat menyeluruh. Dia hanya bersifat dasar. Jadi saya pun agak confident sikit lah bercakap pasal hadis ni, pasal bertemu lutut dengan muhaddis kan. Okey. Jadi hadis-hadis perubatan ni dia bersifat dasar, dia tak bersifat detail lah. Maknanya dia sentuh benda-benda yang besar, menunjukkan bahawa bab perubatan atau rawatan ni diberikan satu ruang yang luas untuk manusia berinovasi, manusia mereka cipta dan manusia menguji. Masalahnya sekarang ini, apabila ruang yang luas ini telah disalahgunakan oleh sesetengah pihak dengan nama tajribah atau eksperimen untuk mempopularkan benda-benda yang kita agak pelik lah, seperti seluk dalam mulut buaya. Bila kita kata tak ada hadis seluk dalam mulut buaya, dia kata yang ni eksperimen. Lepas seluk dalam mulut buaya, tangan tu pun dia jadi tangan buaya. So tapi yang peliknya, buaya tu diikat. Jadi kalau kita nak tahu betul tak betul ilmu berkesan ni, eksperimen kita kena buka. Jadi banyak benda-benda yang dikaitkan dengan benda-benda pelik ni, tak ada hadis tapi disandarkan kepada kajian. So pertama saya nak minta doktor terangkan hadis-hadis perubatan ni sejauh mana manfaat dan panduannya untuk kita. Yang kedua, tolong bagi satu guideline lah. Kalau sampai seluk buaya pun kita boleh teluk lagi lah semua tu kan. Jadi kita minta doktor jelaskan dengan penuh keberanian lah. Okay. Jadi persilakan. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Mat. Kira berani juga kot dua panel dan juga moderator menyebut ketakutan mereka duduk di ada kerusi ni, tapi saya okey kan. Okey. Pertama sekali ialah bila kita menyebut tentang hadis-hadis perubatan ni, kadang-kadang sebahagian daripada kita bertanya. Dia kata, betul seperti mana yang disebut oleh Ibn Khaldun, mungkin ada benarnya bahawasanya Nabi SAW diutuskan kepada kita bukan nak ajar berubat. Bahkan tadi Dr. Daniel sebut dengan jelas kan, menunjukkan bahawasanya dalam bab perubatan ni luas. Selagi mana tidak bercanggah dengan prinsip Islam, selagi mana dia terkait dengan kanun ataupun undang-undang sebab dan musabab, maka dia diterima. Maka kita kena tanya pula, kalau macam tu, kalau dah Islam tak letak restriction, tidak meletakkan barrier, maknanya penghalang untuk kita berinovasi dalam masalah perubatan ni, maka apa perlu Nabi menyebut beberapa hadis tentang perubatan? Tambahan pula, Nabi ni bukan turun nak ajar kita berubat. Doktor-doktor zaman Nabi dah ada, tabib-tabib ni. Maka kita kena tahu, dalam perubatan ni, walaupun kita sekarang ni berada di puncak ilmu lah, sains dan teknologi ni, tetapi tetap ada penyakit-penyakit yang tidak ada jawapan oleh doktor-doktor yang kita kata doktor-doktor saintifik ni. Makna tidak ada scientific explanation untuk beberapa penyakit. Maka Nabi SAW memberikan alternatif. Maka di sana muncullah ruqa, muncullah jampi-jampi sunnah. Kerana kadang-kadang penyakit ini ditimbulkan oleh makhluk-makhluk halus yang jahat yang memberikan kesan kepada jasad. Yang ini perubatan moden tak boleh nak bagi jawapan. Maka sebahagian daripada penyakit-penyakit yang dialami oleh umat boleh disembuhkan dengan jampi-jampi dan juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kadang-kadang orang yang tak Islam pun, dia tak beriman dengan Quran dan Sunnah pun, bila diganggu oleh makhluk halus, bila terkena sihir, dia bawa mari jumpa ustaz-ustaz kita, dan ustaz kita jampi. Lepas baik, dia pun tak percaya jugalah. Manusia macam tu lah kan. Bila ada masalah baru nak cari Tuhan lah. Itu yang pertama. Yang kedua ya tuan-tuan, zaman Nabi ni, di mana zaman perubatan ilmu perubatan ni sangat-sangat terhad. Kadang-kadang Nabi SAW diberikan wahyu untuk
menyelesaikan masalah umat pada masa tu. Wabak yang paling teruk zaman Nabi ni ta'un lah. Zaman tu kira antara yang teruk ta'un lah. Jadi Nabi SAW dia berikan penyelesaian kepada orang Madinah. Maka disebut beberapa hadis yang ada kaitan dengan perubatan berdasarkan kepada wahyu yang sampai kat dia. Maka sebab itu Nabi menyebut dalam hadis, Nabi kata idza waqa'a bi ardin fala tuqdimu 'alayha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila taun telah melanda sebuah negeri, kamu jangan masuk negeri itu. Jangan masuk. Kerana nanti kamu kena, bila kamu balik kamu akan menyebabkan bumi kamu pula kena taun tu. Dan apabila bumi kamu dah kena taun, kamu jangan keluar nak lari, duduk dalam tu. Maka Nabi ajar cara untuk kuarantin penyakit. Jangan sebarkan penyakit. Maka Nabi sebut dalam hadis yang lain, walaupun Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la adwa wala tiyarata, tidak ada jangkitan dan tidak ada kepercayaan sial. Nabi sebut jelas dalam hadis, Nabi kata, Bukhari, Nabi kata la adwa wala tiyarata, tidak ada jangkitan dan tidak ada jangkitan dan tidak ada kepercayaan sial dalam Islam ni. Tapi Nabi sebut di hujung hadis, Nabi kata firra minal majzum firaraka minal asad. Lari bila kamu nampak orang yang kena kusta, seperti mana kamu lari bila nampak singa. Maka ulama berbincang, apa maksud Nabi kata tidak ada jangkitan ni? Sebenarnya Nabi bukan nak nafikan jangkitan, sebab hadis tadi Nabi sebut clear tentang taun. Nabi kata bila berlaku taun di satu tempat, kamu jangan masuk, menunjukkan jangkitan tu ada. Tapi Nabi nak batalkan kepercayaan orang jahiliah bahawasanya jangkitan tu berlaku dengan sendiri. Dan Nabi tak nak orang yang kena penyakit kusta, bila kena penyakit kusta, dia tak terima takdir Allah yang berlaku atas dia, dia pergi salahkan orang kusta yang duk makan sekali dengan dia. Dia kata hang punya pasal ni. Maka Nabi nak nafikan kepercayaan karut tu. Maka Nabi kata tidak ada jangkitan. Maksudnya tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Sebab tu bila orang tanya pada Nabi, kepercayaan jahiliah kata unta ni kalau kurap dia akan berjangkit. Nabi kata faman a'dal awal, kalau betul dia berjangkit sendiri, yang mula-mula kena kurap tu dia berjangkit pada siapa? Menunjukkan Nabi nak kata walaupun penyakit ni ada yang berjangkit, tapi dengan izin Allah juga dia berlaku. Dan Nabi nak memberikan penyelesaian dalam bab ni. Apabila Nabi nak kata, bila bab-bab ruqyah, bila bab-bab penyakit ni, Nabi tak nak kita ni bila ada penyakit tawakal lah, supaya umat ni ada usaha, supaya umat ni dia berusaha untuk mencari penawar. Maka Nabi memberikan sedikit guidance, sedikit panduan. Ini Nabi kata al-humma min fayhi jahannam fa abriduha bil ma. Demam ni daripada bahang api neraka, maka sejukkan demam ni dengan air. Dan betul pun doktor. Biasa kalau anak saya selalu demam. Anak nombor 1 saya demam, selalu demam. Dia demam ni demam kejang ni, demam sawan orang panggil. Jadi kita dulu-dulu masa kecil bila demam cari selimut. Sampai ke doktor kata jangan buka semua pakaian dia, tinggal pampers dia kan, tinggal lampin dia, mandi kan setengah jam. Biar budak tu mengetah tak apa. Sebab air tu akan mengeluarkan panas daripada badan. Dan benda ni sebenarnya diakui oleh sains moden pun. Nabi suruh kita berusaha mencari ubat. Dan Nabi tak nak kita terjebak dalam perkara-perkara khurafat yang tidak ada kaitan pun dengan sebab dan musabab. Itulah Islam, dia benarkan tajribah ni, dia benarkan pengalaman ni. Sebab itu kadang-kadang kita nak berubat, orang kena histeria, orang kena sihir. Kadang-kadang kita nak pergi halau jin, kita nak pergi halau syaitan ni, kita guna sebahagian pengamal perubatan alternatif dia guna bawang putih. Kalau kita cari dalam hadis, kadang-kadang saya tak jumpa lagi. Tak tahulah kalau ada. Guna garam. Orang tanya Syekh Jibrin tentang garam ni boleh tak guna untuk perubatan halau jin. Dia kata tak ada dalil setakat ni yang marfu' daripada Nabi guna garam. Tapi dia kata oleh kerana benda ni sabit dengan tajrubah, kita guna garam, jin takut. Melompat-lompat dia lari.
maka kita boleh guna. Serupa juga dalam masalah azan, Ustaz. Ada hadis yang mana Nabi sebut, dalam hadis tu Nabi kata idza taghawwalatil ghilan fanadu bil adhan. Tapi hadis ni dhaif. Apabila ghilan ni lembaga, bukan lembaga hasil. Dia lembaga ni orang lari. Lembaga hasil tu utamanya lembaga ni maksudnya bila sampai kat padang, dulu orang berjalan padang pasir, dia akan tengok lembaga seolah-olah macam nak tunjuk jalan, dia pun ikut-ikut, lama-lama dia sesat. Itu dipanggil ghilan, al-ghul. Maksudnya jin yang duduk di padang pasir yang ganggu orang musafir. Kononnya nak tunjuk orang jalan, tiba-tiba dia hilang, orang pun jadi sesat tengah-tengah padang pasir. Hadis ini menyebut iza taghawwalatil ghilan fanadu bil adhan. Bila ghilan ni muncul, bila kamu rasa tu macam jin yang nak menyesatkan kamu, azan. Tapi hadis ni dhaif. Tapi sebahagian ulama benarkan kita guna. Kerana ada hadis sebut, hadis yang sahih kata bila azan berlaku, syaitan akan lari terkentut-kentut. Maka kalau tajribah ni ada dia punya ruang untuk, tapi maksudnya dengan betul-betul berlaku lah. Maksudnya dia, yang pertama ada sokongan, yang kedua memang betul-betul terbukti ia berkesan. Tapi tak tahulah seluk mulut buaya ni, saya tak tahu sebab saya tak pernah buat kan. Seluk mulut buaya, wallahu alam, kita tak tengok dia punya, adakah dia selari dengan konon sebab dan musabab, saya tak pasti lah kan. Tapi saya pun pelik lah seluk mulut buaya. Kalau nak lagi rare, tak payah ikat lah mulut buaya tu kan, baru rare kan. Barulah nampak ganjil sikit. Dan yang terakhir faedah yang terakhir bila Nabi sebut tentang perubatan ni, sebahagian daripada hadis-hadis perubatan ni sebenarnya nak menunjukkan kebenaran nubuwah, min dalailin nubuwah. Maksud dia, Nabi SAW menyebut hadis-hadis perubatan ni nak buktikan dia tu Nabi. Kan Allah Ta'ala sebut sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka, kepada manusia, tanda-tanda kebesaran kami, supaya jelas tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di ufuk-ufuk, dan juga dalam diri mereka. Kami akan tunjuk tanda kebesaran kami sehingga terbukti di hadapan mereka bahawasanya Al-Quran itu benar, bahawasanya apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau zaman dulu, zaman di mana Quran turun, orang dok obses dengan kecantikan bahasa, dengan balaghah. Penyair-penyair dapat tempat yang hebat di sisi masyarakat. Ada muallaqat, syair-syair yang hebat akan diletakkan di Kaabah, digantung di Kaabah. Tu zaman dulu. Maka Quran turun address kecantikan bahasa, sehingga orang Quraisy tengok bahasa Quran, dia amazed, hebat. Dia terpesona dengan keindahan bahasa Al-Quran, sehingga Quran cabar orang Quraisy untuk bawa satu ayat pun mereka tak boleh bawa. Tapi Al-Quran ni dia mukjizat bukan hanya pada zaman dulu. Al-Quran mukjizat sepanjang zaman. Bahkan dia mukjizat terbesar dan teragung, sehingga orang yang datang selepas daripada Nabi wafat boleh lagi merasai mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sebab itu hadis-hadis yang berkaitan dengan perubatan moden ni, ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan perubatan, dibuktikan oleh sains moden sebagai benar. Antara benda yang saya boleh bagi beberapa contoh, antaranya Nabi pernah sebut tentang orang perempuan ni dia ada air mani, yang mana zaman dulu orang tak tahu pun. Yahudi tanya Nabi, anak ni lahir pada mana? Nabi kata, idh ammal walad fa idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah naza'al walad, wa idza sabaqa ma'ul mar'ah atau ma'uz zaujah ma'ar rajul naza'atil walad. Anak ni kata Nabi, apabila air lelaki air suami mendahului air isteri, maka suami akan tarik anak tu. Dan apabila air isteri mendahului air suami, maka isteri akan tarik anak tu. Yang ni dalam istilah saya dipanggil kromosom kot, XX dengan XY. So, maksud dia kalau air lelaki, maksud kromosom lelaki mendahului, maksud XY dia lelaki lah. Kalau kromosom perempuan, isteri yang mendahului XX, macam jadi perempuan lah. Nabi buktikan benda ni 1400 tahun dulu. Bahkan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata ma'ul mar'ah asfar. Nabi sebut ma'ul rajul abyad wa ma'ul mar'ah asfar. Benih lelaki warna putih,
Yang ni biasa orang nampak lah. Yang ni orang nampak. Tapi Nabi sebut satu benda. Nabi kata, benih orang perempuan tu berwarna, air yang membawa benih tu berwarna kuning. Dan sebenarnya sains buktikan betul memang warna kuning pun. Begitu juga banyak lagi hadis-hadis, antaranya hadis azal. Azal ni dalam bahasa Melayu kita nak terjemah apa supaya tak orang nak lucah sangat kan. Dia macam kita buang benih di luar rahim. Suami buang benih luar rahim. Kan? Tak nak dapat anak. Orang tanya Nabi, boleh tak benda ni? Ada hadis daripada Jabir Nabi bagilah. Jabir kata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami buat benda ni dalam keadaan Quran turun. Maksud kalau dilarang dah tentu Quran akan turun larang benda ni. Tapi orang tanya Nabi lah, boleh tak kami buat benda ni? Nabi kata, ma min kullil ma yakunul walad. Fa in aradallahu khalqa syai' lam yamna'hu syai'. Atau kama qala, Nabi kata, bayi ni dia lahir bukan semuanya disebabkan oleh pancutan tu. Bila Tuhan nak cipta, kau buang kat luar pun dia jadi. Dan sebenarnya tuan-tuan, fakta saintifik, orang yang buang benih kat luar rahim pun 22% kebarangkalian mengandung ada. Betul tak? Kadang-kadang dia kata benih keluar sebelum lagi mungkin keluar. Maka hadis ini telah membuktikan bahawasanya Nabi bercakap adalah wahyu dalam bab-bab ni. Banyak lagi hadis yang lain, tapi cukup sekadar tu dululah. Saya tengok tuan-tuan pun bila dah masuk bab-bab ni, bab buang benih ni, tuan-tuan pun dah macam seronok tak nak dengar bab lain dah. Saya berhenti dululah kan. Jadi terima kasih banyak. dia sensitif sikit ya. Okey, sebelum kita teruskan dengan pembenihan ni, kita nak umumkan sikit dahululah kepada kereta yang menghalang. Di sini dia sebut sikitlah, RL7752. Dan saya ingat macam inilah, saat lagi takut dia masuk bertalu-talu, dia jadi macam umum nombor ekor pula. Siapa-siapa yang rasa dia agak menghalang orang tu, buktikan iman dia untuk alihkan kenderaan anda lah. Kalau tak mau bangun sekarang pun, nanti bila dah rancak sikit, bangun pelan-pelan lah. Dia macam orang kentut lah sembahyang kan, dia malu, dia keluar pelan-pelan. Tolong ubah kerana ada kecemasan. RL7752. Okey, tadi kita dah nampak jelas lah tentang hadis-hadis perubatan ni sebagai bukti. Sebab Nabi tak mungkin bercakap benda yang dia tak ada basic, dia tak ada pengetahuan, tiba-tiba dia bercakap benda tu satu benda yang pelik lah. Melainkan mesti dia dapat daripada satu-satu sumber. Dan kita tahu tidak ada sumber yang valid, yang tepat, melainkan sumber wahyu. Itu bukti yang jelas. Seperti mana isu Nabi tidak boleh membaca dan sebagainya, bila Nabi boleh menyampaikan ilmu, itu sebagai bukti wahyu. Okey, kepada doktor, saya nak minta supaya doktor ulas sikit. Nabi menyebut tentang habbatus sauda, menyebut tentang madu. Kita juga tak nafikan kesesuaian ubat-ubat ini tidak bersifat mutlak. Artinya sesuai pada setiap orang. Dia berbeza dengan perintah-perintah syariat seperti salat, puasa, zakat. Ini memang sesuai dan boleh diamalkan, dilakukan oleh setiap orang. Tapi bila kita bercakap tentang habbatus sauda, madu, dan ada juga yang semakin makan dia semakin mungkin memberikan kesan yang sebaliknya. Kita tak nafikan benda tu. Mungkin kerana isu yang disentuh, kita dah sebut sikit dalam kuliah Sahih Samaha tadi, dimensi tempat dan juga dimensi masa itu memberikan impak dan peranan kepada hadis-hadis yang disebut oleh Nabi. Jadi minta penjelasan tentang kombinasi ubat Nabi dan keadaan semasa. Ya, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Dr. Uzaimi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Ketika berada di Mesir, khusus Iskandariah, sebuah kitab yang agak membentuk minda saya ketika itu ialah kitab karangan Syekh Said Hawa. Antara kitabnya ialah tajuknya Allah, kitab kedua Ar-Rasul. Ketika membaca kitab Ar-Rasul, saya rasa terpukau ketika itu sebab Syekh Said Hawa
telah menggunakan pertama hujah Al-Quran untuk menampakkan Rasulullah benar. Yang kedua, hujah kedua ialah hujah masyarakat yang memusuhi, tetapi walaupun ketika memusuhi masih memuliakan Nabi sebagai seorang yang benar, jujur dan sebagainya. Walaupun memusuhi risalah, tapi kepribadian baginda tak langsung dicemari oleh mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah betapa hadis-hadis Nabi, termasuk bahagian yang ada unsur saintifik perubatan, terbukti kebenarannya hari ini. Maka walaupun ada pelbagai pandangan ulama, kita menghormati kesemuanya. Secara peribadi saya melihat jika Nabi SAW bersabda tentang sesuatu dan riwayat itu sampai kepada kita secara sahih, saya merasakan dalam aspek perubatan, walaupun ketika itu baginda mendekati bahan-bahan itu, ramuan-ramuan itu, kemudian lahirlah sabda baginda tentang ramuan-ramuan itu, saya meyakini pasti ada kebaikan pada ramuan-ramuan itu, walaupun kita tidak mengatakan ramuan ini saja untuk pengubatan. Tidak, lain pun boleh disandarkan pada hadis-hadis umum yang kita sebutkan tadi. Tetapi yang khusus yang Nabi gunakan, saya meyakini ada kebaikannya. Apatah lagi jika ia datang daripada Al-Quran. Contoh madu lebah. Madu lebah ini pada hari ini, madu lebah memang menjadi suatu penawar. Quran sebut syifa, sebagai syifa, penawar. Jangan tunggu sakit, belum sakit sudah boleh digunakan. Maka ia suatu yang diterima umum. Hari ini di dunia moden, antara tokoh yang banyak mengkaji tentang kebaikan madu lebah ini iaitu Dr. Peter Mullen. Dr. Peter Mullen daripada Universiti Waikato, New Zealand. Dia banyak mengkaji dan banyak menerbitkan artikel-artikel, banyak memuatkan tulisan di jurnal-jurnal yang memertabatkan madu lebah sebagai ubat. Malah dikatakan dia boleh menandingi kehebatan antibiotik yang ada sejauh itu. Dan Quran menyatakan tentang kebaikan madu lebah, tak boleh kita nafikan lagi. Contoh yang kedua ialah buah-buahan yang Quran sebutkan. Contoh watini wa zaitun. Ada beberapa tafsiran, tapi Ibnu Katsir mengatakan, ada pendapat ulama mengatakan Allah bersumpah dengan buah tin, maka maksudnya buah tin ada kelebihan. Allah bersumpah dengan zaitun, zaitun ada kelebihan. Boleh kita kaji ada kebenarannya. Contoh boleh kita kaji zaitun ini, zaitun paling kurang, buah zaitun boleh kita kaji secara saintifik. Paling kurang ada bahan yang kita panggil sebagai oleoporin. Oleoporin ini satu bahan dalam buah zaitun yang mampu membunuh kuman-kuman bahaya. Dan kemudian ada kajian tambahan mengatakan buah zaitun dia juga ada oleic acid, O-L-E-I-C. Oleic acid ini dia satu bahan yang boleh mencegah kanser payudara. Dan penemuan ini dilaporkan dalam jurnal berprestij, The Annals of Oncology. Ini semua menampakkan buah zaitun ini yang Allah bersumpah dengannya memang ada kehebatan. Buah fig ataupun buah tin. Buah tin di Amerika ada satu persatuan mengkaji buah tin saja. Mereka telah mengeluarkan satu kenyataan. Contoh yang sempat saya baca ialah the nearly perfect fruit. Buah tin ni dikatakan the nearly perfect fruit. Buah yang hampir-hampir sempurna. Malah inilah buah yang diisytiharkan di barat sebagai functional food. Dia buah-buahan yang kita makan, saintis mengiktiraf ada khasiat. Ini ada potasium, ini ada antioksidan. Itu sedia ada. Tetapi bila disebut functional food, dia bukan sekadar khasiat. Tapi buah ini, makanan ini boleh menjadi sebab-sebab musabab menyembuh penyakit tertentu. Itu status dia lain. Dia bukan sekadar berkhasiat, tapi dia functional. Dia ada fungsi khusus. Buah tin termasuk dalam functional food. Itu kehebatan. Kemudian yang ketiga kita sebut sebagai contoh Nabi SAW makan buah kurma berbuka puasa. Itu tak pelik lagi. Sebab dia kaya buah-buah kurma ini, jika seseorang makan pun tak makan sangat yang lain, dia dianggap sebagai makanan yang ramuan dalamnya juga menepati keperluan kita. Dia punya keperluan yang kita perlukan, contoh karbohidrat. Bila kita ambil suatu bahan karbohidrat, dia memberi tenaga.
buah kurma ada lebih kurang 70% karbohidrat. Kemudian makanan yang kita makan, kita mau rendah lemak, jangan tinggi. Lemaknya 0.4%. Kita mau kalau boleh serat tinggi, dia 4%. Satu makanan yang rendah lemak, tinggi serat, itu bagus, ada pada buah kurma. Di samping insya-Allah bila kita makan buah kurma, krem kaki itu kurang berlaku. Krem. Sebab itu bila kita buka puasa pergi semayang, dapat tenaga terus sebab tinggi karbohidrat. Kemudian cecair ada 15%. Kemudian kita nak solat lepas itu, insya-Allah dia mencegah krem. Semua ada ramuan-ramuan. Tapi kita banyak kali bila puasa kita makan buah kurma. Lepas puasa kita makan daging kurma. Itulah bezanya. Perbezaannya itulah. Ejaan sama, perbezaannya besar, insya-Allah. Jadi itu kelebihan buah kurma. Habbatus sauda. Habbatus sauda, Bukhari Muslim sebutkan tentangnya. Bukhari Muslim sebutkan tentang kelebihan kebaikan habbatus sauda sebagai penyembuh penyakit. Di bidang sains, kita meyakini sabda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam mesti ada kebenaran. Itu di penjuru saya yakin begitu. Di samping ada khilaf ulama, tapi saya yakin mesti ada kebaikan dan sains membuktikan ada. Sebagai contoh, habbatus sauda ini bila kita makan, dia mengelokkan sistem pertahanan badan dalam darah. Badan ada banyak sistem pertahanan. Salah satunya sistem pertahanan dalam darah dalam bentuk sel-sel putih, white blood cells. Maka dia meningkatkan pertahanan white blood cell. Kemudian dia juga ada bahan yang dipanggil sebagai lemak tidak tepu, unsaturated fat. Lemak tidak tepu. Dia kaya dengan lemak tidak tepu, dan lemak tidak tepu ini bila diambil dalam habbatus sauda, dia merangsang kelahiran satu benda penting yang baik untuk sistem pertahanan. Dia panggil prostaglandin. Ada pada habbatus sauda. Itu antara benda yang disahkan hari ini yang sempat saya sebutkan. Maka saya meyakini apa yang sahih yang Nabi SAW sebutkan, maka mesti ada kebaikan. Hatta bila kita sebut, Nabi sebut tentang zubab tadi, tentang artinya apa, lalat. Dicelup, satu bahagian ada racun, satu bahagian ada penawar. Memang ada orang mencumuh. Sampai di barat, di satu laman web, dia berkata, tengok orang yang dikatakan prophet ini begitu jijik, tapi dia tak sedar sains membuktikan tak jijik sebenarnya, ada kebenaran. Kajian masih dibuat, tapi yang telah kita temui secara sah ialah lalat ini dia ada proses-proses, belum sampai ke adult fly, belum sampai kepada lalat dewasa, dia lalui proses. Belum sampai ke lalat dewasa, satu prosesnya dia kena lalui dalam bentuk dia panggil maggots, lava. Dan bila berlaku perang dunia, bila ada luka teruk, apa yang berlaku, dia ambil lava maggots itu, dia celup dalam luka. Baik. Jadi memang kita tahu jijik, tapi benar Nabi SAW bahawa dalam jijik itu ada penawar. Dan benar Dr. Rozaimi, Arab dahulu tidak kenal ni, tidak pernah buat tajribah, tidak pernah eksperimen tentang ini. Tapi hari ini kita tahu betapa dia luar biasa. Dan saya terkejut bila tulisan-tulisan terbaru di bidang perubatan moden, jurnal, jika tadi saya sebutkan Perang Dunia 1 dan 2, orang kata, puluhan tahun. Tapi yang terbaru pun konsepnya sama. Bagus sekali jika kita gunakan lalat untuk mengubati. Sudah lahir jurnal yang terbaru pun bercakap bahasa itu. Maka ada kebenaran pada sabda Nabi. Itu kita yakin jika riwayat itu sahih, insya-Allah ada kebenaran. Cuma isu yang mungkin Ustaz akan perincikan bila tak sahih. Itu barulah kita tolak. Contoh, terung penawar bagi semua penyakit. Itu kita buang. Yang suka terung minta maaf. Terima kasih. Cuma sikit lagi. Kita tak nafikan habbatus sauda tadi, madu dan sebagainya yang memang disebut dalam Quran, hadis yang sahih. Itu tak jadi pertikaian. Cuma masalahnya orang kita dia menolak perlunya melihat kesesuaian untuk dia makan.
Maknanya kalau mungkin keadaan badan dia tu tak sesuai untuk habatus sauda, tapi dia kata tak apa, Nabi sebut sesuai tak sesuai, kita tawakal lah, kita yakin makan je, apa membujur lalu melintang patah. Kan? Dia kata kalau tak makan tak percaya dengan Nabi pula. Tapi doktor kata you tak sesuai dengan habatus sauda, nanti tolak mungkin tak jadi aswaja. Jadi mungkin kita minta komen sikit lah daripada kita nak jadi aswaja yang tulen ni. Silakan. Ya, itu ada benar sekali itu. Sebab macam habatus sauda, madu lebah memang popular sekarang makanan sunnah. Sebab ada berkaitan dengan Quran dan sunnah. Okey. Tapi kita sebut tadi konsep bahawa habatus sauda memang ada khasiatnya. Madu lebah ada khasiatnya. Buah tin, buah zaitun ada khasiatnya. Artinya dalil-dalil ini sebenarnya selari dengan penemuan semasa. Itu yang besar yang nak kita tonjolkan, insyaAllah. Yang kedua, bila kita nak mengambilnya, itu perlukan tajribah, itu perlukan kajian tambahan. Sebab yang tadi kita sebut secara umum. Contoh yang biasa saya dengar, contoh ada orang suka makan kambing. Dr. Daniel suka makan kambing tak? Saya kata suka. Oh, dia kata bagus, makanan sunnah. Dia sebut suka kambing, makanan sunnah. Sebab mengapa sunnah? Nabi SAW makan kambing. Ada hadis Bukhari. Dia ambil pisau, potong, datang azan, dia tinggal pergi semayang, makan kambing, sunnah. Saya kata yang kita makan ni sebenarnya punah. Sebab Nabi masak macam mana? Kita masuk ala gapa lah, kari tu, kari ni, lamb chop lah. Jadi nak kena tahu juga. Okey, sunnah itu okey daging kambing, tapi kita tahu kan macam mana nak masak, macam mana Nabi lakukan. Itu satu. Yang kedua, orang sebut kata dia campur semua yang Nabi sebut, Quran sebut dia campur. Quran kata madu lebah bagus, madu lebah. Apa lagi yang disabdakan? Madu lebah dah ada, buah kurma masuk pula. Habatus sauda campur. Dia blend makanan sunnah. Itu pun saya rasa celaru juga bagi saya. Sebab Nabi campur demikianlah. Nak campur pula berapa persen ini, berapa persen ini. Itu semua saya rasa menimbulkan kekeliruan, terutama bila nak jual ada unsur komersial. Itu perlukan perincian. Sebab itu kita bercakap tadi bahasa umum, tapi akhirnya yang umum tadi perlu dibedah secara terperinci. Inilah keperluan untuk kita melahirkan saintis-saintis Muslim, supaya yang umum tadi diperincikan dan nampak kecantikan Islam selepas itu. Itu mungkin perincian itulah yang kita perlukan. Terima kasih. Jazakallah khair kepada Dr. Daniel untuk pusingan yang kedua. Dan saya ingat kita pergi terus kepada Dr. Rozaimi. Sambungan, kita tak nak terputus cerita ni. Makanan sunnah. Okey, sekarang ni kita dah sebut habatus sauda ada dalam hadis, kurma ada dalam hadis, dalam Quran, buah tin dan sebagainya. Tapi sekarang ni dia tak payah nak jadi makanan sunnah. Sekarang kita ada aiskrim sunnah, kita ada dodoi sunnah. Dia macam mana nak mensunnahkan dia? Kalau nak sunnahkan orang, kita simpan janggut, pakai singkat, apa sugi, ni orang yang sunnah kan. Nak mensunnahkan makanan sekarang ni kita letakkan zam-zam sikit. Jadi kalau kata TOIS, kita letak zam-zam, dia TOIS yang sunnah. Kalau tak ada zam-zam, dia bid'ah lah. Cuma khilaf lah, hasanah atau dalalah lah. Yang tu perlu kepada perbahasan sababul wurud dan sebagainya lah. So sekarang ni sunnah ni dia satu brand. Dulu orang takut, tapi sekarang dia ada nilai komersial. Kita nak clear lah sekarang ni kan, sebab antara punca munculnya hadis palsu ni adalah peniaga-peniaga ni kan, yang buat hadis terung, buat hadis kacang putih dan sebagainya ni. Sekarang ni kita tengok ada satu gelombang makanan sunnah kan, campur sini sunnah, campur sini sunnah kan. Sebab tu ada sahabat saya duduk di Madinah, dia kata orang yang jual di sebelah dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun tak claim kata makanan sunnah kan, walaupun kebab dia tu kan, kalau dia nak kata sunnah, dia memang sunnah sangat lah kan. Jadi kita nak tahu daripada Dr. Rozaimi lah, makanan sunnah ni apa, dan boleh terangkan sikit lah tentang makanan sunnah dan makan dengan cara sunnah. Macam doktor sebut tadi cantik, dia makan dah makanan sunnah, tapi cara dia makan tu macam itu kita nanti kita. Okey, kita sila doktor jelaskan ya. Okay, terima kasih banyak Ustaz Mat. Pertama sekali, kebanyakannya makanan-makanan yang Nabi makan, dia ni terkait dengan jibiliyah dan juga adat.
Maksudnya satu benda yang Nabi suka tidak semestinya kita kena suka, kan? Dan kita tak boleh nak paksa diri kita untuk suka satu benda yang kita dah memang tak suka. Orang Melayu ada yang tak suka dengan kambing, kan? Dia kata hamis, kambing ni hamis, dia kata bau sangat, boleh tak tolong masak bagi tak bau? Kita kata kalau tak bau makanlah lembu. Macam mana kau nak makan kambing nak rasa lembu? Nak rasa lembu makan lembu lah, kan? Jadi kita tak boleh nak paksa, tak boleh nak kata kat dia Nabi suka makan kambing, jadi kau tak suka pula makan kambing. Kau ni tak aswaja sungguh. Isi borang sekarang. Kan? Untuk membuktikan keaswajaan itu, walaupun dah ada benda yang diskredit, maksudnya ada benda yang kau tak suka, benda yang Nabi suka, maka kita kena tahu yang tu dulu. Tapi taklah bermakna kalau orang tu dia paksa diri dia untuk suka kerana dia suka kat Nabi, taklah bermakna dia dicela. Anas bin Malik pun dia tengok Nabi suka makan labu. Dia asalnya biasa-biasa dengan labu ni. Dia khadam Nabi. Dia tengok Nabi suka makan, dia kata aku pun suka makan lepas tu kerana aku sayang kat Nabi. Maka dia dapat pahala di atas usaha dia, atas niat dia nak bagi sama dengan Nabi, kecintaan dia pada Nabi. Tapi kalau memang dia dah paksa diri dia dan tak boleh, kan, maka tidaklah dianggap sebagai dia membenci sunnah. Okey. Kecuali makanan-makanan yang memang Nabi galakkan kita makan, macam hadis perubatan yang kita bincang panjang tadi. Nabi suruh minum madu lah, Nabi suruh tamar, ajwah, Nabi suruh makan. Yang tu kita kata adalah tuntutan. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, man tasabbaha ala sab'i tamrat min al-ajwah lam yadurruhu summu zalika al-yawm wala sihr. Atau kama qal, siapa yang berpagi-pagi makan 7 biji tamar daripada ajwah, maka dia tak akan dapat mudarat daripada racun dan juga sihir untuk hari itu. Yang tu ada tuntutan, maka kita kata yang tu sunnah lah. Siapa yang buat akan dapat pahala, bukan saja dapat manfaat daripada makanan tu. Cuma kita berdepan sekarang ni dengan golongan yang oportunis, golongan yang mengambil kesempatan di atas nama agama. Mereka merasakan bahawasanya sekarang ni orang nak kembali pada agama selepas dia orang fras melihat dunia yang sangat-sangat rosak, yang tidak amanah, yang berlaku pecah amanah, yang berlaku penyelewengan, pengkhianatan. Dia orang rasa tak boleh ni, kita kena kembali kepada agama. Maka kita tengok hari ni semua benda nak dikaitkan dengan agama, kan? Nak buat tadika pun mesti nama-nama Islam. Little Khalifah, Little Muslim, semua nama-nama Islam. Genius apa lagi, Aulad, kan? Dia nak supaya modul-modul Islam tu diajar daripada peringkat awal lagi. Dan ramai mendapat sambutan yang hangat di kalangan ibu-ibu ayah-ayah ni. Kerana dia orang dulu dia orang rasa kami tak berapa belajar agama sangat, kami tak nak anak kami jadi bebal macam kami. Okey. Maka sebahagian daripada peniaga dia nak buka tadika, dia kata banyak sangat dah orang buat, kan? Nak buat research pasal pendidikan Islam ni ramai dah orang buat, aku pun tak ada kepakaran sangat. Maka aku nak jual satu benda yang orang boleh makan, yang aku boleh buat. Dia jual makanan sunnah. Maka dia bacalah hadis-hadis berkaitan dengan sunnah, yang makanan sunnah ni. Maka dia baca Quran, dia tengok ada sebut buah rumman, buah delima. Dia baca tentang watini wa zaitun, tentang buah tin dan zaitun. Maka dia kata bagus ni kalau aku buat produk bagi. Dia katakan orang bisnes ni masalah manusia adalah peluang untuk aku, kan? Jadi dia tengok orang Melayu pun makan tak apa nak sihat, belacan lah. Jadi dia kata ada yang gaut lah, ada yang tu. Dia kata dia nak perkenalkan makanan sunnah, maksudnya makanan-makanan yang berkhasiat. Maka dijual. Cumanya bila kita promosi makanan sunnah ni, kadang-kadang tak ada disiplin. Tak ada disiplin, main hentam kromo. Yang pertama sekali, dia tak baca hadis-hadis. Ada hadis yang Nabi larang mencampur-campur makanan ni. Walaupun ulama' beza pendapat lah. Ulama' beza pendapat tentang apa sebab Nabi larang campur ni. Berdasarkan hadis Nabi kata daripada Jabir, nahan Nabi SAW an yumbadat tamru bizabib, yumbadat tamru wazabib warutab walbusur. Nabi larang dicampurkan, direndam sekali tamar dan juga kismis. Nabi larang rendam sekali rutab, tamar masak dengan tamar yang masih belum masak. Dia tak baca yang tu. Kadang-kadang dia main campur lah. Ulama' sebut, dia kata campur ni bukan sebab apa, sebab kalau campur ni lagi cepat jadi arak. Maka dia campur, dia kata ini makanan sunnah. Macam Dr. Daniel cakap tadi, kan? Dia bukan kira campur ni cepat jadi mabuk ke tak mabuk, dia tak kira. Yang penting campur.
bagi jadi macam makanan sunnah. Ada beberapa guideline yang kita kena tengok balik. Kerana ada kadang-kadang buah yang bercampur-campur ni menyebabkan timbul lagi tindakan kimia yang kadang-kadang boleh menyebabkan badan kita tak dapat zat itu dengan sempurna. Mungkin. Kan? Tu yang pertama. Yang keduanya, kan? Bila kita sebut tentang makanan sunnah, kita jangan lupa bab pemakanan sunnah. Makanan sunnah satu hal, cara makan satu hal. Kita kata kita promosi makan kambing sunnah, kan? Maka kita pun jual kambing. Mak nasi kambing, kan? Nabi makan kambing satu bahagian kaki 15 hari baru habis. Kita makan sehari 3. Satu lagi itu pun sebab orang lain dah ambil. Kalau tak 4 ekor habis. 4 kaki habis. Maka kita tak ikut cara Nabi makan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnih. Bihasabi ibni Adam luqaimat yuqimna salbahu. Fa in ghalabatil adami nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluth lil-ma' wa thuluth lin-nafas. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nabi kata tidak ada satu bekas pun yang lebih buruk yang dipenuhi oleh anak Adam ni melainkan daripada perut dia. Cukuplah hanya sekadar beberapa suap untuk membolehkan dia ni berjalan. Untuk membolehkan dia berjalan, kan? Untuk menegakkan, maksudnya untuk menguatkan badan dia, cukuplah beberapa suap. Kalau tak mampu juga, dah teringin sangat, bahagi perut pada 3. Satu untuk makan, satu untuk minum, satu untuk udara. Tapi kita makan agak-agak, makan nasi Arab ni berapa agak-agak, tuan? Kita tak bahagi pun perut. Kita tak bahagi pun. Bahkan kawan kita pun kita tak bagi. Satu talam kita seorang, hang order lain. Padahal Nabi suruh bahagi 3 tu pun maksimum dah. Nabi kata apa? Fa idza ghalabat al-adami nafsuhu. Itu pun kalau tak mampu dah, teringin sangat makanan, bahagi 3 perut. Kan? Kita tak promosi cara makan. Kita tak promosi cara makan. Begitu juga, saya sebut juga benda ni. Kadang-kadang saya pernah pergi satu pasar raya. Ada seorang hamba Allah ni, dia jual susu. Susu sunnah dia panggil. Mari bang, kata susu sunnah. Bagus untuk budak-budak. Saya kata susu ni ada apa? Dia kata dia bubuh tamar, dia bubuh delima, dia bubuh fix, dia bubuh tin. Lepas tu dia bubuh kismis, dia campur dengan susu. Saya kata nak bagi siapa minum? Dia kata bayi boleh minum. Tuan-tuan, susu sunnah untuk bayi. Susu apa? Susu ibu. Dia pergi reka, salah guna. Tu satu hal. Yang kedua, dia kata Nabi suka minum susu kambing. Lepas tu dia promosi, budak-budak, bayi-bayi minumlah susu kambing. Sedangkan sains perubatan moden kata, budak-budak ataupun bayi ni, dia tak boleh minum susu kambing, tak berapa bagus. Kerana susu kambing ni kurang lemak. Dia akan jadi kambing. So, maksudnya kita promosi sunnah ni dengan disiplin. Susu ibu lah yang terbaik. Kerana zaman Nabi, bayi minum susu ibu. Dan ada satu benda lagi yang Nabi sebut dalam hadis. Aisyah kata, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi tak pernah cela mana-mana makanan. Kalau dia suka dia makan, wa illa tarakah. Kalau dia tak suka dia akan tinggal, dia tak cela. Tapi kita bila sebut tentang makanan sunnah, kadang-kadang kita mencela makanan yang tak disebut dalam hadis. Orang yang berniaga, tu apa minum, tu bukan sunnah tu, itu memudaratkan. Kita tak ada adab. Kita mencela makanan yang lain. Begitu juga tuan-tuan, bila kita sebut makanan sunnah ni, ada satu benda ke, kadang-kadang kan kita reka macam-macam ramuan, ataupun kita kata kita buat petua-petua, lepas tu kita kata tak boleh kerana Nabi tak bagi. Kan tak boleh campur makanan apa? Berlaut dengan darat. Lepas tu kita kata ni sunnah. Tak ada pun. Dan berapa lama dah orang Melayu makan ayam masak merah, bubuh belacan laut, ayam darat, elok je. Kan? Tak ada pun kata teruk, tak ada pun kata memudaratkan. Lama dah kita makan benda ni. Maka orang pun jadi susah bila mana kita tidak ada disiplin dalam mempromosikan makanan-makanan sunnah ni. Maka kita bukan nak nafi orang buat kebaikan, orang memudahkan urusan untuk mencari makanan-makanan yang digalakkan oleh Nabi, tapi kita minta disiplin.
Bukan hanya kita tekan tentang makanan sunnah, kita tekan juga tentang cara makan tu. Supaya jalan seiring, supaya bila orang makan tak disiplin, dia sakit, dia tak kata ni sunnah apa pasal ni. Aiskrim sunnah, tuan-tuan. Aiskrim ni bagus ke tak bagus makan? Dia pun nama aiskrim sunnah. Makan aiskrim 5 kali sehari, lepas solat beli, lepas solat beli, lepas solat beli aiskrim. Cukup sebulan, diabetes. Aiskrim kan manis. Badan pun jadi gedempol. Dia kata ini sunnah punya pasal ni. Tak, bukan sunnah punya pasal. Itu pakcik tu salah guna nama sunnah. Sebab tu kita tak nak benda ni menjadi kita kata medan untuk orang mengaut keuntungan tanpa disiplin. Jadi saya serah balik pada Ustaz Ahmad. Terima kasih banyak. Wallahualam. Okey, dua poin. Saya ingat yang lain semua tuan-tuan dapat tangkap, tapi dua poin yang menarik. Nabi SAW dia tak cela makanan, tapi kalau dia tak suka dia tinggal. Orang kita dia cela dan dia tak tinggal. Dia tak suka tapi habis jugalah. Yang kedua yang menariknya Nabi kata makan untuk menegakkan tulang belakang. Orang kita dia makan sunnah tu, kambing tu, tapi sehingga mematahkan tulang belakang. Ini dua perkara yang kita ingat. Dalam sinis tapi dia sebenarnya memberikan satu pengajaran yang besar. Okey, last pusingan yang terakhir. Dan saya tak akan ambil soalan-soalan tuan-tuan ni kerana ini mungkin juga satu petanda yang saya ingat karamah lah. Kerana setiap soalan yang naik ni telah pun disentuh tanpa diberitahu lah. Jadi kalau nak ambil ayat tangan ke ayat kaki ke boleh lah. Kerana ada karamah tu. Soalan-soalan yang tuan-tuan tanya tu telah pun disentuh sebelum saya tanya. Jadi ini mungkin okey, tak apa. Seterusnya last pusingan yang terakhir sebelum kita tutup. Sebab yang kedua saya tak kemukakan soalan tuan-tuan kerana dia pergi kepada furuk, cabang-cabang. Jadi kalau kita nak jawab cabang-cabang ni dia susah lah. Jadi sebenarnya kaedah kita pegang gambaran yang besar, dia akan menjelaskan gambaran-gambaran yang kecil. Banyak soalan tapi soalan yang bersifat furuk. Saya ingat usul tadi boleh dijadikan panduan untuk jawab soalan seperti boleh tak bersalin kepada doktor lelaki, boleh ke apa pindah organ dan sebagainya. Tu kalau kita nak bincang mungkin kita terpaksa buat masa lain lah, insya-Allah. Last untuk pusingan penamat kita, minta doktor bagi satu garis panduan yang jelas apabila kita nak melalui perubatan moden sebagai orang Muslim, sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita nak mengambil ataupun nak menjalani rawatan-rawatan moden ni, mungkin sedikit panduan secara umum tentang hukum hakam, adab dan sebagainya sebagai pegangan kita bersama, sebagai kesimpulan lah saya ingat kepada diskusi kita pada malam ini. Dipersilakan. Terima kasih banyak Dr. Zaimi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Apa-apa bidang yang kita ceburi dalam kehidupan kita, termasuk bidang pengubatan dan perubatan, di sana kita dinaungi oleh panduan-panduan dasar yang berkaitan dengan syariat untuk semua bidang, termasuk perubatan moden dan sebagainya. Sebagai contoh, Al-Baqarah ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ini ayat dasar tentang pegangan kita. Bahkan apa-apa saja yang dilakukan dengan syarat ada padanya dua perkara. Pertama, aslama wajhahu lillah. Kata Imam Ibn Kathir, maksudnya ikhlas. Apa-apa yang kita buat kena ada sebuah keikhlasan. Ciri yang kedua ialah wahwa muhsin. Kata Imam Ibn Kathir, ia bermaksud menepati syariat. Jadi apa-apa yang kita lakukan yang ada dua ini sebagai landasan, sebagai rel perjalanan hidup. Ada ikhlas di dalaman hati, dan yang keduanya menepati syariat, akan dapat 3 anugerah daripada Allah. Pertama, dapat ajar, dapat pahala. Yang kedua, tidak ada ketakutan ke atas mereka. Yang ketiganya, tidak akan ditimpa keduka citaannya. Ada tafsirannya. Tetapi itu anugerah Allah yang 3 dengan syarat apa saja yang kita lakukan ada ikhlas, menepati syariat.
Maka perubatan moden itulah dasarnya. Apa saja yang kita buat, niat kita kena betul, nawaitu, dan mesti menepati syariat. Sebab itu bila kita pergi hospital, kita sebutkan tadi apa-apa yang pendekatan yang digunakan, prosedur yang digunakan, cara dasarnya mesti dia selari dengan syariat. Dan yang kedua, jika berlaku insiden-insiden, kecemasan-kecemasan, maka ia mesti selari dengan kaedah-kaedah yang telah disepakati. Contoh kadang-kala, ya mungkin tadi Ustaz sebut, kita sentuh juga. Kadang-kala doktor lelaki terpaksa merawati doktor wanita, contoh dalam saat-saat tertentu, maka ia diharuskan ataupun tidak dalam konteks pengubatan dan sebagainya. Kadang-kala ada keperluan ke arah itu, bukan dasar syariat. Dasar syariat tidak mengizinkan pergaulan seumpama itu, tapi berdasarkan kaedah pengecualian yang kita panggil rukhsah, al-darurah tubihul mahzurat sebagai contoh. Kaedah Islam yang lahir daripada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah bukan sekadar hukum, dia juga melahirkan kawaid. Bukan sekadar hukum, dia juga melahirkan kaedah. Satu di antara kaedahnya, di saat kecemasan harus mengambil sesuatu yang kadang-kala walaupun haram. Maka ini yang kedua. Jadi kadang-kala doktor di perubatan moden sekalipun, itu kaedah yang terpaksa diguna pakai. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah benda-benda yang bukan primer, bukan primary, bukan suatu yang tak dapat tidak kena buat. Maka ketika itu kadang-kala doktor akan cuba berikan juga sesuatu yang sebenarnya haram. Tapi kita kena menilai dengan merujuk mungkin doktor perubatan yang lain kan, minta pandangan. Contoh kita sebutkan vaksin tadi. Vaksin bagi suntikan asas primary, saya menyokong sangat. Macam kita sebutkan tadi, untuk polio, untuk difteria, dia tak wujud dah sekarang. Tapi sejak ada gerakan, dia dah mula mendatang. Ini penyakit-penyakit membunuh. Tapi benda-benda yang tak diwajibkan, tak ada dalam menu immunization. Bila kita pergi ke hospital swasta, dia akan cadangkan juga. Contoh, ada seorang menelefon baru ini, pakar mencadangkan rotavirus, iaitu untuk mencegah cirit-birit, untuk mencegah kuman menyerang usus dan sebagainya untuk kanak-kanak. Memang itu ada bahaya. Cirit-birit bagi kanak-kanak kecil, bayi memang berbahaya. Dia boleh mengganggu jantung, boleh bawa maut dan sebagainya. Maka dikeluarkan vaksin ini. Tapi vaksin ini ada unsur porcine, ada unsur khinzir. Sebab itu boleh kita lihat pandangan JAKIM isu ini. Alhamdulillah JAKIM pun memfatwakan contoh rotavirus diharamkan. Sebab dia tak termasuk dalam yang primer tadi, yang penting tadi. Dia cuma cadangan oleh pakar, tapi tak termasuk dalam bahagian yang mesti diambil oleh budak-budak yang baru lahir. Disebabkan nak ambil bagus tapi ada khinzir, maka ketika itu tak ada keperluan. Maka ini antara benda yang saya sebut secara umum sajalah, tapi saya harap ada panduan. Yang pokok sekali ialah pastikan kita tahu apa yang dicadangkan kepada kita. Kita tahu itu hak kita. Dan yang kedua, pastikan kita tahu ajaran agama kita, supaya kita boleh menilai cadangan-cadangan itu berdasarkan pandangan agama bertunjangkan syariat. Kemudian baru ada perbincangan yang mencari satu jalan tengah yang paling baik di sudut agama itu paling tinggi, dan di sudut pendekatan itu nombor 2. InsyaAllah. Terima kasih. Jazakallah khair kepada doktor yang telah memberikan satu kesimpulan umum kepada diskusi kita yang berlangsung dengan selamatnya dan dengan lancarnya pada malam ini.